Pertamanya, apa yang kita bincangkan ialah berhubung kait dengan kadar jenayah. Dan biarlah perbincangan kita memfokus kepada perkara itu. Perkara yang dibangkitkan berhubung kait dengan Kelantan tak dibangkitkan dalam perbahasan bajet pun. Jadi tak perlu saya jawab. Berhubung kait dengan apa yang disebut oleh Kota Belud tadi, saya ucapkan terima kasih kerana bagi setiap kes di mana ada kekangan dan kekurangan, ada juga kes-kes jumlahnya sama yang menunjukkan kejayaan. Yang paling penting bagi kita ialah usaha sejak NKRI ini diumumkan untuk kita memastikan bahawa apa yang kita lakukan sekarang jauh berbeza daripada terdahulu. Dan dalam konteks ini saya dah maklumkan di dalam Dewan yang mulia ini bahawa dalam konteks kehadiran fizikal pihak polis, omnipresence dengan izin, bahawa kita telah memastikan bahawa seramai mungkin kehadiran pihak polis dalam apa jua cara dapat dilihat, dapat dirasai oleh rakyat, khususnya di negeri-negeri NKRA, di Johor, di Selangor. Sebab itulah bila disebut Yang Berhormat Shah Alam tadi, merupakan satu negeri yang kita tahu banyak kes-kes jenayah dan merupakan satu negeri yang diberi tumpuan di bawah NKRA kita, wilayah persekutuan dan juga di Pulau Pinang. Tak pernah dalam sejarah kita di mana 33,623 ahli anggota PDRM telah pun kita gerakkan ke bawah. Tak pernah di dalam sejarah kita di mana kita gunakan pendekatan baru, di mana redeployment dengan izin pegawai-pegawai kerajaan ditempatkan di Bukit Aman supaya pegawai-pegawai PDRM dapat melakukan dan melaksanakan tanggungjawab core business mereka dengan turun ke bawah. Jumlahnya 1,456 yang terbaru. Tak pernah kita gunakan rela selepas dilatih untuk bersama-sama dengan polis. 2,414 telah pun kita turunkan ke bawah, 2,778 sedang dilatih. JPAM digerakkan semula, 745 telah dikenal pasti dan telah pun ditugaskan, 287 masih dalam tapisan. Auxiliary Police digerakkan juga. Rakan Kop 323,753 belum kita perluaskan lagi dengan bersungguh-sungguh. Rukun tetangga 4,557 dalam perhatian kita akan dikeluarkan. Balai bergerak, kalau balai belum dibina, kita pastikan balai bergerak dapat kita posisikan di kawasan-kawasan tertentu, dan 90 telah pun kita lakukan dalam masa terdekat ini. Motosikal, kalau on the beat, berjalan kaki mengambil masa, 386 telah pun roll out oleh Modinas. Brosur-brosur, usaha-usaha untuk memberikan penjelasan kepada rakyat, semua ini dalam proses dan sedang kita jalankan, khususnya di kawasan-kawasan dan negeri-negeri yang telah pun dikenal pasti di bawah NKRA. Malah ada lagi beberapa inisiatif baru yang belum kita umumkan lagi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Yang Berhormat sabar dahulu dan lihat sendirilah apa yang kita lakukan, dan percayalah apa yang kita lakukan ini mengambil kira keadaan ekonomi semasa, mengambil kira kekurangan kaki tangan dalam PDRM, mengambil kira kekangan yang ada dalam pengurusan dan perkhidmatan kita, tetapi ianya membawa kepada satu pendekatan yang cukup spesifik, cukup khusus dan merentasi dan secara menyeluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab. Cadangan-cadangan yang dibangkitkan memang saya ambil maklum. Pertamanya berhubung kait untuk memaklumkan status siasatan tadi yang cukup baik. Ianya boleh digunakan melalui website. Duduk dulu yang buat, biar saya jawab ni dulu. Website pihak PDRM akan saya ambil maklum cadangan daripada Pasir Salak berhubung kait dengan menempatkan penjenayah warga asing di situasi dan lokasi yang khusus. Cuma saya nak nyatakan di sini
dalam statistik tangkapan penjenayah yang saya sebut tadi, warga negara asing yang ditangkap dalam tahun 2009 hanya seramai 4,320 orang, iaitu 9.92% sahaja kalau nak bandingkan dengan penjenayah lain. Jadi nak memfokus dan menyatakan bahawa warga asing merupakan masalah yang spesifik kepada indeks jenayah itu tidak tepat. Yang berhormat Sri Gading jangan bimbang dari segi kebajikan, khususnya kebajikan pegawai penjara memang merupakan satu perkara yang dekat dengan hati saya, dan penjara telah pun menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Saya secara peribadi mengharapkan sangat kita cari jalan bagaimana kita dapat memastikan syur yang dibawa kepada JPA itu dapat dilaksanakan. Selainnya yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat banyak berkisar kepada persepsi, dan saya harap dan saya yakin bahawa persepsi itu akan berubah dengan usaha-usaha yang berterusan yang dilakukan di bawah NKRA dan pendekatan yang setakat ini pun telah menunjukkan kesungguhan kita, dan belum lagi beberapa lagi inisiatif yang perlu dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini. Minta penjelasan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini terdapat laporan di mana bekas Ketua Polis Negara, beliau sendiri menyatakan bahawa memang terdapat masalah dengan hubungan di antara Ketua Polis Negara semasa beliau bertugas dan Kementerian Dalam Negeri. In fact, dalam laporan-laporan dinyatakan he lambasted the Home Ministry for interfering in the duties of the police. Nah, bila kita bercakap berkenaan dengan persepsi, masalah yang timbul adalah ini. Pada satu tangan kita lihat Yang Berhormat Menteri datang ke Parlimen dan kata memang tidak ada masalah, kita dalam proses cuba mempertingkatkan persepsi di kalangan rakyat. Tetapi bila kita lihat Ketua Polis Negara boleh menyatakan bahawa semasa beliau bertugas memang terdapat interference. Nah, ini satu perkara yang serius Yang Berhormat Menteri, dan kita perlu satu jawapan. So kurang-kurangnya apa yang perlu adalah untuk satu siasatan dijalankan untuk menentukan sama ada ataupun tidak aduan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara tersebut itu adalah betul. Kita nak tahu adakah benar bahawa Kementerian Dalam Negeri interfere ataupun cabut tangan dengan urusan-urusan siasatan pihak polis, dan khususnya dalam keadaan di mana beliau membawa aduan, adakah sehingga sekarang sebarang siasatan dibuat berkenaan dengan aduan-aduan tersebut. Itu yang pertama. Keduanya berkenaan dengan kes yang berlaku di Kota Baru. Yang Berhormat Menteri sendiri telah pun jumpa dengan Raja Permaisuri, bukan, berkenaan dengan hal itu. Video telah pun juga dikeluarkan. Semua orang rakyat memang tahu berkenaan dengan hal ini, keganasan pihak polis terhadap seorang sultan. Takkanlah apa tu? Kalau tak tahu, kalau nak lihat video, saya boleh tunjuk. Saya boleh tunjuk video di mana pistol senapang dihalakkan kepada sultan tersebut. Takkan menteri datang ke Parlimen dan kata dia tak tahu? Khususnya di mana menteri telah pun beritahu saya satu jawapan dalam dewan ini. Menteri menafikan ada kekerasan digunakan. Bagaimana boleh menteri menafikan walhal video menunjukkan apa yang berlaku? Tapi isu yang dibangkitkan di sini adalah berkenaan dengan polis dan disiplin di pihak polis. Bagaimana dengan kes di Kuantan baru-baru ini, di mana bukan saja dilaporkan Yang Berhormat Menteri, bukan saja dilaporkan dalam akhbar bahawa pegawai polis yang terlibat dalam kes dadah, curi barang kes, dan akhbar tersebut menyatakan bahawa mereka dikatakan boleh curi. It is a reward for your hard work. A reward for your hard work, dengan izin.
dalam surat khabar. Dan apabila polis ditanya sama ada tindakan diambil terhadap pihak polis ini, ada. Mereka kata ada. Tapi bila kita minta tunjuk tindakan yang diambil, apakah kesalahan? Kesalahan curi rokok, curi syabu, tapi dituduh untuk curi rokok. Oleh kerana itu kes tersebut kalah. Tapi kita nak tahu, tak guna kementerian datang ke sini dan kata okey, semua okey, persepsi kita akan buat NKRA dan sebagainya. Itu kita tak nak dengar. Apa kita baca dalam surat khabar hari-hari memang kepada semua rakyat. Can we have confidence in you, Mr. Minister? Kalau datang ke Dewan, ya, kalau datang ke Dewan dan tak nak jawab soalan-soalan, itu yang saya nak tanya. Apakah tindakan pertama berkenaan dengan aduan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara? Kalau Ketua Polis Negara boleh kata beliau tak boleh buat kerja kerana ada gangguan, saya nak dengar daripada Menteri. Ada siasatan ataupun tidak. Itu pertama. Itu just a little more. Kedua, berkenaan dengan Kelantan, beri jawapan. Ini Dewan, semua orang nak tahu. Dan ketiga, berkenaan dengan disiplin pada pihak polis kes Kuantan. Yang Berhormat Menteri, sila beri jawapan. Terima kasih.